Okey, Assalamualaikum. Warga Sokmek bermula dengan TikTok. Watch it. Saya bersama dengan Prof ni. Saya dah balik ke... where's this place? Masa dekat... Saujana Putra. Ini kita di Saujana Putra. So, Prof hari ni mengajar kan, kelas kan. Tapi tiba-tiba ada masa lapang. What actually happened? How come you finish early? Sebab kelas tu habis cepat. So saya ada masa sikit lah sampai pukul petang ni. Petang ni ada lagi. Ini sampai 2.30. Ya dah. Pukul 3 saya kena start lah. Kamu pukul berapa? So sekarang 2.30 baru. Sekarang 2.30? Mana kita... Nah, 20 minit saja. Okey. Okey, Prof. Boleh. Prof boleh cerita latar belakang sikit macam mana Prof boleh mencipta Nisajen ini? Macam mana dia bermula? Saya mula mencipta Nisajen ni setelah saya tengok keadaan COVID baru ni semakin meruncing dan tidak ada jalan penyelesaian dan makin ramai orang yang mendapat penyakit yang serius dan yang mati pun ramai. Jadi Prof kenal ke orang yang mati-mati? Tak ada, tak kenal lah, tapi the numbers tu memang banyak. Yang penting sekarang ni saya cuba cari satu jalan penyelesaian untuk memberi satu rawatan ataupun ubat ataupun pencegahan. Jadi saya telah pun membuat search dalam internet dan sebagainya, dan saya nampak seolah-olah Habatus Saudah ini ada potensi, dan terus saya mula menjalankan penyelidikan dengan lebih teliti, dan pada masa yang sama saya jumpa juga beberapa penyelidikan di luar negara yang amat menarik, dan saya terus menggunakan maklumat-maklumat yang ada. Dan Alhamdulillah setelah beberapa bulan saya dapat rumuskan bahawa kandungan Habatus Saudah ini boleh membantu. Dan selepas itu juga saya dapati bahawa bukan sahaja ia dapat membantu pesakit COVID, tetapi ia juga boleh digunakan sebagai immune booster, sebagai anti-cancer, sebagai anti-inflammatory. Dan kebelakangan ni saya dapat feedback daripada pengguna mengatakan Nisajen ini adalah energy booster yang cukup bagus. Jadi respon-respon semacam ini membuatkan kita rasa lebih confident untuk meneruskan lagi penyelidikan dan juga mencari penemuan-penemuan yang baru. Dan Alhamdulillah setakat ini kita amat banyak maklumat yang boleh menerangkan kenapa Nisajen ini boleh menjadi immune booster, dan juga kenapa Nisajen ini kita perlukan setiap hari. So memang sudah jelas sekarang, kita tahu betul-betul bahawa untuk mendapat kesihatan yang baik, untuk mendapat perlindungan yang baik daripada berbagai sumber-sumber penyakit, secontohnya macam kanser, inflamasi dan sebagainya, kita perlu Nisajen. Jadi sekarang seolah-olah Nisajen telah menjadi satu keperluan kepada kita, dan kita mendapat banyak bukti-bukti bahawa keperluan Nisajen ini amat dipercayai. Maknanya apa yang saya maksudkan ialah kita dah percaya bahawa kita perlu Nisajen kerana dia telah menunjukkan banyak kesan-kesan yang positif kepada pengguna. Okey. Yang Prof kata Prof rujuk pada kajian kajian. Prof kata Prof rujuk pada kajian luar negara semua tu. Dari mana tu? Kajian jenis kertas apa, di mana Prof jumpa semua? Kajian-kajian ni banyak, bukan satu, dia beratus-ratus. Jadi saya susah nak sebut semua sekali, tapi yang beberapa yang menarik ialah satu daripada France, daripada Germany, yang menyelidik mengenai thymoquinone yang terdapat di dalam Habatus Saudah. Dan satu lagi kajian yang amat menarik ialah kajian mengenai kesan Habatus Saudah bersama madu terhadap pesakit COVID. Ada dua kajian yang menjalankan kajian seperti ini, iaitu di Pakistan dan di Madinah.
Dan kajian yang di Pakistan tu menunjukkan bahawa Habatus Sauda ini lebih baik daripada beberapa jenis ubat yang digunakan untuk merawat COVID. Jadi inilah yang memberi saya maklumat-maklumat yang terperinci dan terkini yang membolehkan saya membuat formulasi untuk menyediakan satu ramuan yang cukup mantap dan cukup terperinci bagi kita mendapat rintangan daripada COVID dan juga mendapat kebaikan sebagai immune booster. Dan dengan saya dengan cara tak sengaja kita dapati bahawa Nisogen juga merupakan suatu energy booster yang cukup bagus. Okey Prof, this kertas you kata daripada France, kertas kerja you buat study daripada France itu, is it one paper, one study, satu profesor ke tahun bila tu? Yang tentang Thymoquinone. Ini semuanya yang dalam 5 tahun kebelakangan. Jadi ada by a French university or by French group. Ya, dia satu kumpulan. Dia research macam ni, kadang-kadang dia tak buat dalam satu universiti. Dia buat di beberapa tempat tapi mereka publish bersama. Maksud publish bersama tu maknanya dia dapat maklumat, dia akan buat satu paper, orang ni buat sikit, orang ni buat sikit dan dia gabungkan maklumat-maklumat ni jadi satu paper. Jadi itulah cara yang mereka publish. Tapi mereka dapati Thymoquinone ini bukan saja di Habatus Sauda kan, tanaman lain pun ada kan? Ada beberapa tumbuhan lain yang ada Thymoquinone, tapi Habatus Sauda adalah yang terbanyak. Yes. Tanaman kedua selepas Habatus Sauda apa yang ada Thymoquinone? Saya tak ambil tahu pun sebab kandungannya terlalu sedikit. Jadi penting. Kandungan Thymoquinone dalam Habatus Sauda yang Prof punya dalam Nisogen nak compare dengan Habatus Sauda lain, mereka gunakan black seed oil, mereka tarik minyak. Jadi Prof punya tidak melalui kompres untuk keluarkan minyak. Macam mana cara? Bila kita cerita pasal Thymoquinone ini dia larut dalam minyak. Tapi dia bila kita makan, dia tidak mudah diserap masuk ke dalam badan. Jadi kalau kita makan sekilo pun mungkin sedikit saja diserap ke dalam badan. Bermakna yang black seed oil yang selalu jumpa dalam pasaran antarabangsa, dia ada masalah tu, penyerapan. Dia ada semua Thymoquinone ada masalah penyerapan, dan bila kita ambil Thymoquinone dalam yang terdapat dalam pasaran biasa, Thymoquinone ini biasanya diekstrak ataupun diambil dalam minyak. Ini akan menyebabkan Thymoquinone itu tidak lengkap. Okey. Ada kajian ke mengenai berapa persen yang diresap? Ada. Kita tak boleh nak kata berapa persen sebab dia berbeza mengikut solvent yang digunakan. 10%. Absorption pun depend kita makan dengan apa. So kita tak boleh. Apa bahan yang boleh mempengaruhi penyerapan? Dia perlukan keadaan yang membuat Thymoquinone ini larut. Dia memerlukan sedikit air dan sedikit minyak. Maknanya percentage minyak tu lebih besar daripada air. Tapi dia ada certain percentage yang sesuai. Jadi baru dia boleh masuk. So Prof guna percentage itu, formula tu. Yes. Lepas tu jadikan powder form, tablet form. Jadi powder. Tablet tu dah kemudian. Dari powder kita buat tablet. Jadi dalam powder tu sudah ada campuran yang kata soluble punya property. Tak. Powder tu 100%. Powder tu 100% masuk dalam 100% Habatus Sauda. Habatus Sauda bercampur dengan lain-lain ramuan lah, zinc, vitamin C, D and dan profesor tadi kata dia akan mudah serapkan tu, perlu liquid ke apa ke macam mana? Bila kita di dalam badan kita, badan tu yang menyebabkan. Yes, badan kita akan menyerap. So dia bergantung juga pada keadaan badan seseorang tu. Biasanya dalam perut semua itu dia liquid kan, dia acid. Dia bergantung pada apa yang ada dalam perut. Yes. Tapi kita dah gabungkan, bila kita buat ini kita dah gabungkan dengan madu. Bila kita gabungkan dengan madu itu sedikit sebanyak juga membantu penyerapan. Kenapa madu bantu sebab madu ini larut dalam air. Madu larut dalam air. Yes. Tapi Thymoquinone ini dibawa oleh madu tu sekali. Dibawa sekali. Dia dalam satu tablet tu dia sekali dan keadaan pada masa itu dia separuh minyak separuh air. Minyak separuh air. That means ada minyak juga ada minyak. Thymoquinone memang
batu sauda memang berminyak. Berminyak lah. So bila dia ambil semua termasuk minyak dia sekali lah. Yes. So dia ada minyak dan ada juga sebaik apa kita sepatut ada dalam perut kita untuk bantu penyerapan lah. Kita galakkan ambil Niagen ini selepas makan. Selepas makan lah. Yes, selepas makan. Sebab dia boleh membantu penyerapan. So kalau perut kosong you makan begitu saja, kalau perut kosong pun okey, sebab itu formulasi yang saya buat ini boleh dimakan dengan perut kosong. Tapi kalau ada makanan lebih baik. Dia akan campur lah dan diserapkan ke badan kita. I see. And then efek dia berapa cepat kesan dia bila kita dah makan? Kesan dia kita tak boleh nak cakap berapa cepat sebab kesan dia banyak. Ada kesan yang cepat, ada kesan yang lambat. So kalau kesan yang kita tengok pada sistem imun, dia tidak boleh cepat. Sistem imun ini memakan masa 3-4 hari. Okey, so sistem imun ini, immunity badan ini kan, kata 3-4 hari untuk berubah. Bagaimana kalau seseorang tu tiba-tiba because of some reason lah dia ambil apa ke, maybe vaksin ke, dia melalui sakit ke, immunity dia tu turun kan? Selalu dia kena rehat. Jadi apa faktor boleh bantu dia immunity naik balik? Faktor untuk bantu immunity adalah makanan yang baik dan mengurangkan pendedahan kepada penyakit. Dia kena isolate sikit lah. Isolate, kurangkan daripada pendedahan pada penyakit dan juga pendedahan kepada bahan-bahan toksik. Bahan toksik lah. Dia makan makanan toksik. Kelas ketiga. So maybe kita ada another session dengan Prof Mikeni. Okey. So kerana Prof ada kelas sekejap lagi, tunggu berapa? Lagi 15 minit. Prof ada kelas, dia sibuk. Dia mengajar di masa ya. What do you teach there actually? I'm teaching medicine. Perubatan. Subjek pharmacology. Farmakologi ya. Ialah pembuatan ubat ya. Bukan pembuatan ubat. Pembuatan ubat tu farmasi. Ini adalah macam mana kita nak bagi ubat apa untuk penyakit apa dan macam mana ubat itu bertindak membantu penyakit. Tetapi mereka kata farmakologi ialah kesan ubat farmasi ke atas pesakit, ke atas penyakit. Boleh jugalah, boleh ada juga yang itu. Ada juga. Tapi ada lebih lagi. Ada lebih lagi lah. Okey, bersama Prof ni kita belajar banyak benda. Inusina kita ni. Itu kita akan live lagi. Lepas ini saya akan live bersama dengan Cik Izan ini. Dia akan membantu mengendalikan semua. Izan, boleh cakap sikit? Perkenalkan diri, ambil perkenalkan diri sikit. Perkenalkan diri Cik Izan. Siapa? Assalamualaikum. Siapa? Perkenalkanlah diri. Assalamualaikum. Saya Izan. Salam perkenalan. Sibuk mengendalikan bisnes Niagen. Okey, bisnes Prof Mus. Okey. Lepas tu sebab sekarang ni sekarang ni tengah banyak permintaan. So kita orang agak sibuk sikit lah nak uruskan order semua. Okey, nak uruskan order semua. Okey, lepas tu kalau sesiapa nak beli boleh WhatsApp nombor HQ 018-239-4830 ataupun boleh terus ke kita punya website lah, kisara.com. Thank you. Sebutlah daripada jangan lupa juga apa? Sebutlah daripada daripada APEC. Okey, kita pun ada promosi daripada APEC. Okey. Kalau APEC punya promosi 1 sampai 3 botol RM RM59. Kalau 4 ke 9 botol RM54. Kalau lebih daripada tu 10 botol RM47. 30. Siapa-siapa nak jadi ejen, okey, boleh WhatsApp saya lah. 018-239-4830. Okey, untuk jadi ejen. Okey, boleh 30 botol untuk ejen, 1 botol untuk stokis. Thank you. So, bersama dengan mereka ini, satu tim di sini, ya, kita merancang untuk memberikan formulasi dari masa ke semasa. Dan apa akan load ini ke YouTube dan Facebook petang ini. Kita akan teruskan perbincangan dengan Prof Mus dari masa ke semasa kerana ini benda perubatan memerlukan banyak ilmu untuk membina imuniti diri kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.